Selamat pagi, puji Tuhan. Sekali lagi kita diberikan peluang untuk berkumpul bersama dalam renungan saluran bangkit pada pagi ini. Sebelum kita memulakan sesi pujian dan sembah, mari kita semua bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, semoga pada hari ini setiap renungan yang kami terima ya Tuhan dapat menjadi panduan untuk kami pada hari ini, dan biarlah setiap hati yang mendengar akan renungan hari ini terbuka hati untuk terus percaya dan sentiasa bersatu dengan Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami pada hari ini. Kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita mulakan puji dan sembah kita dengan lagu Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus.
Salam saudara-saudari, kita lihat pada zaman ini, kejahatan semakin berleluasa, semakin banyak. Mungkin kita akan fikir, adakah Tuhan masih bersama kita? Adakah Tuhan masih memerintah? Mari kita lihat apa yang Tuhan mahu berfirman kepada kita dalam buku Mika. Mari kita sekarang buka ke buku Mika, bab 1 ayat 1 ke 4. Bab 1 ayat 1 ke 4. Buku Mika, bab 1 ayat 1. Pada zaman pemerintahan Raja Yotam, Raja Ahaz dan Raja Hizkia sebagai raja-raja Yehuda, Tuhan memberikan perkabaran ini kepada Mika yang berasal dari kota Mereshet. Tuhan menunjukkan perkara-perkara tentang Samaria dan Yerusalem kepada Mika. Ratapan bagi Samaria dan Yerusalem. Dengarlah hai semua bangsa, perhatikanlah hai semua penduduk dunia. Tuhan Raja menjadi saksi untuk menuntut kamu semua. Dengarlah, Dia berfirman dari kedamaian-Nya yang suci di syurga. Tuhan sedang keluar dari tempatnya yang suci. Dia turun dan berjalan di puncak gunung-gunung di bumi. Gunung-gunung lebur di bawah kakinya, seperti lilin dalam api yang menyala. Tanah dari gunung menggeluncur ke lembah-lembah, seperti air di atas bukit mengalir ke bawah. Dari 4 ayat di sini, kita mengetahui bahawa Allah membenci kejahatan. Terutama daripada ayat 2 sampai ke 4, kita belajar bahawa Tuhan Allah memerhati. Situasi masyarakat Yehuda pada masa Mika itu kurang baik. Umat Israel pada masa itu membuat banyak perkara yang jahat dan salah. Ada orang yang mencuri, ada yang mengejam, dan juga yang mentutuki harta benda orang lain secara paksa. Banyak kepercayaan kepada dewa-dewi, ada patung-patung berhala, ada tugu-tugu keramat. Ekonomi mereka masa itu pun tidak baik. Jadi dalam masa ini, adakah Tuhan diam-diam saja? Bagi zaman kita sekarang, dalam situasi masyarakat dunia kita, adakah Tuhan diam-diam duduk saja? Tuhan sedang memerhatikan semua itu. Kamu lihat ayat 2 sampai ayat 3. Tuhan menjadi saksi untuk menuntut kamu semua. Seluruh masa itu Tuhan, Dia memang sedang memerhatikan kejahatan yang telah umat Israel buat. Tuhan juga memperhatikan kejahatan yang telah manusia lakukan di dunia ini. Dulu, saya pernah menyertai satu camp. Pada waktu malam, ada satu sesi yang sangat unik. Mereka mainkan video. Mereka kata, video itu saya rakam secara curi-curi. Kamu tidak tahu, ada orang yang berada di sini, di sana. Curi, ambil gambar, curi, rakam kalian semua. Wah, jadi mereka edit dan playkan video itu. Wah, semua orang tak cuma sikit. Tengok apa yang mereka ambil, tengok apa yang mereka rakam. Kalau kamu ada buat apa-apa salah pada hari itu, akan ditunjukkan di sini. Tuhan Allah, Dia sedang memperhatikan bila-bila masa, mana-mana tempat seperti dalam camp itu. Jadi kita mesti berwaspada, jangan berdosa. Selepas itu, kita lihat dalam ayat 5 sampai 7. Mari kita lihat ayat 5 sampai 7. Segala perkara itu akan berlaku kerana umat Israel sudah berdosa dan memberontak terhadap Allah. Siapakah yang bertanggungjawab terhadap pemberontakan Israel? Samaria, ibu kotanya sendiri. Siapakah yang bertanggungjawab terhadap penyembahan berhala di Yehuda? Yerusalem. Oleh itu, Tuhan berfirman, Aku akan menjadi Samaria timbunan runtuhan di badan, dan tempat orang menanam pokok anggur. Aku akan membuang batu pium kota itu ke lembah, dan asas kota itu akan ke hutan. Semua berhalanya akan dihancurkan, dan setiap benda yang sudah diberikan kepada pelacur di kuil akan dimusnahkan oleh api. Semua patung berhalanya akan menjadi
tumpukan sampah. Samaria mendapat benda-benda itu sebagai hasil pemujaan kepada Dewa Kesuburan. Sekarang, musuhnya pula akan membawa benda-benda itu untuk diberikan kepada pelancong-pelancong di kuil lain. Dari 3 ayat ini, kita belajar bahwa Tuhan Allah menghakimi. Nabi Mika dia menguraikan tentang kuasa Tuhan kita. Ayat 3-4. Tuhan keluar dari tempatnya yang suci. Nabi Mika menguraikan suasana yang misteri dan megah. Tuhan berjalan di gunung dan di bumi, dan gunung-gunung berdebu, tanah-tanah menggeluncur ke lembah-lembah. Maksud tu, Tuhan sentuh saja gunung dan tanah. Sudah gunung dan tanah dimusnahkan. Apatah lagi kalau manusia yang begitu lemah, kalau disentuh Tuhan, terus habis. Sebab itulah, Nabi Mika sangat cemas. Dia memberi amaran kepada umat Israel di Yehuda. Dulu, waktu saya masih muda lagi, saya ada pergi tuition. Saya penting kelas itu, saya ingat, dia ada orang tahu. Penting kelas, pergi pasar sana main-main. Waktu saya sangat happy, jalan-jalan sana, beri makanan. Tiba-tiba, bapak saya berdiri di tepi saya. Hati macam jatuh. Rupanya cikgu. Dia telefon bapak saya, beritahu dia saya komplain. Lepas tu balik rumah macam mana? Rotak. Tuhan juga sentiasa memperhati kita semua, saudara-saudari. Tuhan akan menghakimi. Jadi sekarang, ataupun bila-bila masa, bila Roh Kudus mengingatkan kamu tentang dosa kamu, perlulah kamu bertaubat dan bertekad akan bergantung kepada Tuhan Allah dan tidak berdosa lagi. Saudara-saudari, mari kita sekarang merenung di depan Allah. Kita mengira rahmat Allah dan memuji nama Allah, sebab Allah selalu bersedar dan memerhati dunia kita. Kita sama-sama berdoa. Yang kedua, kami juga bertaubat di depan Allah. Mohon Roh Kudus selalu mengingatkan tentang dosa kita. Dan kita bertekad untuk hidup suci di depan Allah yang menghakimi kita. Mari di syurga kami di depan Roh Kudus. Mengingatkan kami tentang dosa kami. Membantu hidup suci. Membantu memeriksakan diri sendiri ke dalam kami. Bapa Tuhan yang di syurga, terima kasih atas hari ini untuk firman-Mu, untuk kehidupan. Bapa Tuhan, saya serahkan kehidupan saya ke dalam tangan-Mu. Mohon Engkau terus memimpin kehidupan saya, agar saya hidup berkenan di dalam hati-Mu. Serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, agar saya terus mengalami Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.